Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Untuk sains tahun 4, tajuk kita pada hari ini ialah pergerakan dada dan juga kadar pernafasan. Dalam slide ini merangkumi yang pertama objektif pembelajaran, yang kedua pergerakan dada, yang ketiga, kadar pernafasan. Yang keempat, jenis kadar pernafasan. Yang kelima, situasi yang memberikan kesan terhadap kadar pernafasan. Dan yang terakhir, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran untuk hari ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan pergerakan dada semasa menarik nafas dan menghembus nafas. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya satu aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan rendah, sederhana dan tinggi. Semasa sesi pembelajaran lepas, kita telah pelajari tentang organ pernafasan iaitu hidung, trakea dan peparu. Seterusnya, laluan udara semasa proses menarik nafas dan juga laluan udara semasa menghembus nafas. Dan yang terakhir ialah kandungan udara semasa menarik nafas serta semasa menghembus nafas. Perasan tak kita bernafas setiap masa? Okey, cuba letakkan tangan kamu di dada ya. Letak kedua tangan di dada. Kemudian cuba tarik nafas. Okey, tarik nafas. Dan rasa ada tak pergerakan pada tangan kamu yang kamu letakkan di dada itu? Okey, kamu akan nampak tangan kamu naik ke atas, betul? Okey. Semasa kita tarik nafas, dada kita akan naik ke atas, akan menaiklah, dada menaik. Okey. Okey, jangan turunkan lagi ya tangan kamu. Okey. Kita sambung. Okey, seterusnya hembus nafas. Cuba kamu hembus nafas, tangan masih di dada kan? Tak turun lagi, betul? Okey, hembus nafas. Perlahan-lahan. Okey, perhatikan. Okey, ada tak pergerakan? Okey, dada kamu. Ada rasa tak? Tangan kamu ada rasa tak? Okey. Okey, semasa kita menghembus nafas, dada kamu akan menurun. Okey, dada kamu akan turun. Turun ke mana? Turunlah. Okey, dalam keadaan normal semasa sebelum kamu tarik nafas tadi tu. Okey? Okey, tadi kita dah tengok pergerakan dada semasa kita tarik nafas. Okey, dada kita akan menaik. Manakala semasa menghembus nafas, dada kita akan turun ya. Okey. Seterusnya kita masuk ke tajuk apakah kadar pernafasan. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks ke surat 33 di mana kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey? Itu adalah definisi kadar pernafasan. Okey, sebagaimana yang kita ketahui,
kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey, cuba lihat video ini. Okey, lihat dengan teliti. Okey, fokus pada buku yang ada di atas dada murid ini. Okey, untuk pengetahuan murid-muridnya, kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan. Okey, jadi kita boleh kelaskan kadar pernafasan kepada 3 jenis, iaitu kadar pernafasan rendah, kadar pernafasan sederhana dan kadar pernafasan tinggi. Okey, dalam slide yang akan datang, kamu akan lihat aktiviti-aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan rendah, kadar pernafasan tinggi dan kadar pernafasan sederhana. Okey, gambar-gambar ini menunjukkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan rendah. Seperti kamu tidur, kamu sedang tidur, okey. Kemudian berbaring, duduk dan juga membaca buku. Itu adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan yang rendah. Maksudnya dia tak guna banyak udara. Okey, kadar pernafasan rendah ni dia tak guna banyak udara. Jadi kamu pun bernafas dengan perlahan. Okey? Boleh faham ya? Okey, untuk kadar pernafasan sederhana, aktiviti-aktiviti yang kamu jalankan adalah lebih aktif berbanding dengan kadar pernafasan semasa kamu tidur. Okey? Okey, contoh aktiviti-aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan sederhana ialah kamu melakukan regangan, kamu berjalan, kamu bersenam dan juga contohnya melakukan tai chi, sebagaimana gambar yang kamu lihat dalam slide ni. Maksudnya udara yang diperlukan oleh badan adalah lebih tinggi, lebih banyak berbanding dengan kadar pernafasan rendah. Seterusnya kadar pernafasan tinggi. Kadar pernafasan tinggi di mana contoh-contoh aktiviti yang kita kategorikan sebagai kadar pernafasan tinggi ialah skipping. Pernah tak kamu skipping kemudian berlari dan juga berenang. Aktiviti-aktiviti ini memerlukan udara yang banyak. Sebab itu kalau kamu perhatikan, selepas kamu berlari ataupun selepas kamu skipping, kamu akan rasa termengah-mengah. Kamu akan rasa termengah-mengah dan kamu bernafas dengan lebih cepat. Kenapa kamu bernafas dengan lebih cepat? Kamu bernafas dengan lebih cepat kerana badan kamu memerlukan lebih banyak oksigen untuk melakukan aktiviti tersebut. Ya. Pernah rasa macam tu kan? Seterusnya kita beralih kepada situasi yang memberikan kesan buruk terhadap pernafasan. Cuba lihat ya gambar-gambar yang terdapat pada slide ni. Untuk situasi 1, di mana berlaku pembakaran terbuka. Pernah lihat tak situasi ni? Pernah tak kamu tersedut udara ataupun asap hasil daripada pembakaran seperti ini?
Okey. Apa yang kamu rasa? Okey. Okey. Seterusnya, situasi yang kedua. Okey, pernah tak kamu alami keadaan ini? Okey, ini adalah keadaan di mana berlakunya jerebu ya. Pernah kan? Kamu pernah alami kan? Okey. Dan yang ketiga, situasi di mana asap rokok. Pernah tak kamu terhidu asap rokok secara tidak sengaja? Kamu suka tak situasi seperti itu? Tak suka ya. Kalau semasa jerebu, semasa jerebu, udara dikelaskan sebagai tidak sihat. Kenapa tidak sihat? Ini kerana dalam udara ketika jerebu terdapat gas atau habuk-habuk dan debu yang terapung di atmosfera. Jadi ini tidak baik untuk kesihatan paru-paru kita. Bagaimana kita nak jaga kesihatan paru-paru? Kita tengok slide seterusnya. Ini adalah antara cara untuk menjaga paru-paru. Semasa keadaan jerebu, kita digalakkan untuk stay indoors. Maksudnya duduk dalam rumah, jangan keluar. Jangan keluar rumah untuk elakkan kita terhidu udara yang tidak sihat. Ataupun jika kena keluar rumah, pastikan pakai pelitup muka. Pelitup muka dapat menapis debu-debu ataupun habuk-habuk daripada masuk ke dalam rongga pernafasan kita. Seterusnya, kita ini biasa kamu buat kan, pergi berjalan-jalan, ambil udara segar di taman-taman ya. Ini adalah satu cara yang baik untuk menjaga kesihatan paru-paru kita. Dan seterusnya, elakkan daripada merokok. Elakkan, kau boleh elakkan, jangan dekati rokok. Kerana rokok boleh membahayakan kesihatan. Kamu dah tahu kan apa jadi pada paru-paru perokok. Paru-paru itu akan bertukar warnanya daripada warna pink kemerah-merahan kepada warna kehitaman. Kesimpulan apa yang kita dah belajar pada hari ini, iaitu pergerakan dada semasa kita tarik nafas. Semasa kita tarik nafas, dada kita akan naik. Manakala semasa kita hembus nafas, dada kita akan turun. Untuk kita lihat dengan lebih jelas, kita boleh letak buku atas dada kita semasa dalam keadaan kita berbaring. Kita boleh nampak pergerakan naik dan turun tersebut. Manakala yang kedua, jenis-jenis untuk kadar pernafasan rendah seperti tidur, berbaring, membaca buku. Yang mana aktiviti yang tidak memerlukan banyak udara, dan tidak memerlukan banyak tenaga. Seterusnya, kadar pernafasan sederhana, seperti berjalan, bersenam, dan seterusnya kadar pernafasan yang tinggi di mana badan memerlukan lebih banyak udara untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih aktif. Contoh, berenang, berlari dan juga skipping. Dan ada aktiviti lain lah. Boleh ingat ya. Dan jangan lupa untuk kamu lengkapkan quizzes. Tekan pada link yang telah saya sediakan ya. Dan jangan lupa tulis nama kamu. Itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.